Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay, thank you Adam. Alright, Sama. so hari ni kita nak bincang dulu 3 soalan jap. 3, 4, 5. 3 soalan lah kan saya bagi homework tu. Ada yang hantar. Jatuh pada itunya. Ada yang hantar dan saya dah tanda lah. Yang hantar lambat-lambat tu banyak yang saya tak sempat dah nak tanda. Okay. So saya share screen ya. Okay. Kan. Okay. So kita akan pergi kepada perbincangan. So perbincangan yang pertama, korang boleh buka lah muka surat 8. Buka kat buku korang kan, main tak siap lagi lah. So far kita nak bincang je, sekejap sangat ni. Lepas tu kita akan masuk bab 2 Okay, so kita mula dengan soalan nombor 3, homework soalan nombor 3. Dia kata tentukan sebutan yang ke-12 iaitu T12. Ingat, bila nak buat macam ni, memang ada yang pergi, contoh macam ni kan, 1 jadi 5, jadi 9, jadi 13 kan. Saya nak tahu pola dia apa dulu. Jangan main letak je. Okay. So nak tahu pola, kita akan terbalikkan dia. So 5 nak pergi 1, dia makin kecil kan. 1 nak pergi 5 makin besar. Makin besar, makin besar. So kalau besar, kita ada 3 pilihan je. Tambah, darab ataupun kuasa 2. Ini je lah biasa yang kita guna. Biasa guna tambah darab je. Kuasa 2 jarang-jarang. Okay. So kita try tambah. So kalau sini tambah, terbalikkan mesti dah jadi tolak. So 5 tolak 4 jadi 1. So 9 tolak 5 jadi 4 juga. So tolak 4. Ini pun sama juga. Tolak 4. So maksudnya semua ni tambah 4, tambah 4, tambah 4. Sekejap saya nak silent. Tambah 4, tambah 4. So kita dah tahu pola dia. Ingat. Bila dah dapat pola, kalau dia suruh tentukan sebutan, tolong cari ungkapan algebra dia. Ini sebab 12 maksudnya macam sikit lah boleh tambah lah, contoh ni tambah 4 kan. Apa tambahlah 4 11 kali, sebab apa nak dapatkan berapa sebutan yang ke-12 kan. Tapi tak payahlah menyusahkan diri macam tu. Itu memanglah sekarang senang sebab dia 12 sahaja. Kalau dia minta 180, takkan awak nak tambah 4 tu sebanyak 139 kali nak dapat sebutan ke 130 tu berapa kan. So cari ungkapan algebra. Ingat tulis ungkapan algebra, dia punya formula. Nombor yang pertama iaitu 1. 1. Lepas tu dia punya pola. Tambah 4 darab. Okey, tengok. Darab kosong ke darab 1? Nak jadi 1 mestilah 4 darab kosong. So 1 tambah 4 darab kosong dapatlah 1. Ini sebutan yang pertama. So kalau sebutan yang kedua, 1 tambah 4 darab 1. So 1 tambah 4 darab 1, 5. So ini sebutan yang kedua. So sekarang kita nak sebutan yang ke-12. Ingat, kalau sebutan pertama, ni maksudnya dia punya ungkapan algebra. 1 tambah 4 n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat, kalau sini T1 sama dengan 0. Kalau T2 sama dengan 1. So kalau T12 dia akan sama dengan 11. Kita akan patah balik 1. Sekejap, saya tengok kawan awak ada chat saya ni. Cikgu saya tanya ni juga. Alright. Okey tak ni? Siapa yang tanya injet ni? Saya, cikgu. Saya. Lepas tu okey tak? Tak okey. Tangan kanan Boleh ni menulis tak? tak boleh tulis. Menaik boleh? Boleh tak typing? Yang set ke? Tak boleh? Jaga kesihatan. Tak lama lagi nak masuk sekolah dah ni. Okay, so saya sambung So sekarang ni dia minta T12. So kalau T12 kita pakai N dia 11 sebab T1 N dia kosong. So terus masukkan
T12 sama dengan 1, 4, 11. So, 4 darab 11, 44 tambah 1 jadilah 45. So, sebutan yang ke-12 ialah 45. Macam tu buat dia. Mesti tulis ungkapan algebra sebab ada yang hantar kat saya tak tulis ungkapan algebra pun. Dia tambahlah berapa kali nak dapatkan 12 tu. Jangan buat macam tu. Ini 12 macam saya cakap tadi kan. Ini 12 memang awak boleh cari sebab dia sikit. Kalau dia dah minta berpuluh-puluh, beratus-ratus, kan dah susah. Okay, so yang kedua ni, tengok dia pun bertambah juga kan. So saya dah carikan dah pola dia. Macam nak cari pola kena terbalikkan. So kalau nombor makin besar, kalau terbalikkan mesti dah makin kecil. So saya pun try buat tolak. So 11 tolak 6 dapat 5. Yang ni pun sama dapat 5. Ini pun sama dapat 5. So maksudnya pola dia tambah 5. So kalau tak puas hati, try buat guna dia punya ungkapan algebra. Buat satu ungkapan algebra dan try masukkan nombor. Okay, so saya pun try ungkapan algebra dia. Saya buat 6 sebab 6 tu nombor yang pertama. So pola dia tambah 5 darab, okay, N dulu. Ini algebra dia. So saya pun cuba masukkan T yang pertama. Try at least 3T lah kalau boleh. Try 3T . So T yang pertama 6 tambah 5 darab 0. So dapatlah 6. Sekejap . Okay. So seterusnya T yang kedua 6 tambah 5 darab 1. 5 darab 1, 5 tambah 6, 11. Okay, so dah dapat T kedua. Try T yang ketiga. 6 tambah 5 darab 2, 10 tambah 6, 16. So dah confirm dah. Yang pertama dapat, yang kedua dapat, yang ketiga pun dapat. So maksudnya ungkapan algebra dia ni betul lah. So kita pun terus cari T12. So kalau T12, N dia 11. Sebab ini kita mula dengan kosong. Kita mula dengan kosong. So T12 sama dengan 6 tambah 5 darab 11. So 5 darab 11, 55 tambah 6. Dapatlah berapa? Dapat berapa? Siapa nak jawab? Diam je korang ni. Ada ke tak ada ni? 6. 1. 6, 1. Sekejap . Okay. 61. So sama juga C. So saya terus tulis pola dia lah. So sini pola dia tolak 3. So terus ambil dia punya ungkapan algebra. 35 tolak 3 N. So 35, try dulu T1, T2, T3 tapi saya tunjuk satu je. 35 darab 0 dapatlah 35. So T2 tolak 3 darab 1 dapatlah 32. So dah betul dah dekat sini kan. So terus masukkan T12. So 35 tolak 3 darab 11. Kenapa darab 11 bukan darab 12? Sebab T1 kita mula dengan kosong. Ini je kelemahan kalau buat ungkapan algebra terus ambil dia punya pola. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Boleh je. Asalkan betul pola tu boleh pakai untuk semua . So 35 tolak 3 darab 11. So awak akan dapat 2. 3 darab 11, 33 kan? So dapat 2. So D sama juga. Ni memang jelas dah pola dia. Tolak 5, tolak 5, tolak 5. Ni saya dah laju je lah. So kita boleh terus tulis ungkapan algebra dia. 40 tolak 5 N. So try 1, 2, 3. Masuk kalkulator pun tak apa. Tak payah tulis kat sini pun tak apa. 5 darab 0, 40. Ini T1.
T2 40 tolak 5 darab 1 35. T3 40 tolak 5 darab 2 sama dengan 30. So betul dah 1, 2, 3 ni, sebutan yang pertama, kedua, ketiga ni dah betul. So boleh terus masuk T12, sorry. T12 40 tolak 5 darab 11. So dekat sini awak akan dapat negatif 15. Gitu. Okay, so far sampai sini ada soalan tak? Siapa yang tak faham angkat tangan? Penting ni pola dan jujukan ni. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau okey buat macam ni. Okay tak? Okay dah tak ada soalan Alright. So, okay. Yang ini dia lain sikit sebab pola dia berselang-seli. Kalau awak tengoklah kan. Kat sini. Okay, ini 190 nak pergi 180, dia tolak 10. Tapi 180 nak pergi 160 tolak 20. Sekejap Okay. So yang ni 160 pergi 150 tolak 10. So dia berselang-seli. So kita tak dapat nak buat satu ungkapan algebra yang cantik. Tapi sebab dia minta sampai 12, macam saya cakap tadi lah. Dia minta sikit je kan. So kita boleh kira lah kan. Okay, so kita mula dengan 190. Ni saya tulis besar sikit. So 190 ni dah yang T1. Okay. So sekarang kita nak T12 kan. T1 ni saya guna warna merah. So sekarang kita nak T12. So T2 tolak 10. T3 tolak 20. T4 tolak 10. T5 tolak 20. Tolak 10. Tolak 20. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kalau tak puas hati, tulis dekat bawah ni. T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. So ini terus je masuk dalam kalkulator. So jawapan akhir awak akan dapat 30. T12 sama dengan 30. Yang ni je tak payah buat ungkapan algebra sebab dia berselang-seli. Gitu. Okay. Ada soalan tak sampai sini? Tak ada Okey lagi Okey. So sekarang saya nak tunjuk soalan yang tarikh tu. Saya tahu tarikh ni ramai yang tak boleh buat sebenarnya. Bab 1. Ni dia. Okay, so soalan tarikh yang ini nombor 4 ni kan dia kata rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada kalender yang menunjukkan tarikh bagi bulan Januari 2001. Tentukan tarikh bagi hari Isnin yang terakhir bagi bulan Januari 2001. Okay. So first thing first, you kena tahu Januari ada berapa hari. So kita tahu ikut yang ni kan. Timbul tenggelam ni kan. So kalau yang tinggi ni 31, yang rendah ni 30. Tapi untuk bulan 2 kita pakai 4 tahun sekali lah. Yang tu awak kena tahu tahun bila. So dia Januari kan. So Januari 31. Tangan saya memang nampak macam tak ada timbul kan. Siapa yang ada tulang tu boleh tengok. So 31. Januari 31. Okay. So kita dah tahu Januari 30
1 hari. Okey. Sekarang dekat kalender ni dia bagi tahu okey hari Isnin, dia nak hari Isnin kan. So kat sini Isnin mula dengan 1 dan seterusnya 8. So sebenarnya kat sini pun awak dah boleh nampak dia punya pola. So daripada 1 Isnin nak ke Isnin yang satu lagi, kita akan tambah dengan 7. Okey. Kan mula dengan 1 kan. So 1, lepas tu 8, lepas tu tak tahu. Sekarang ni kita nak tahu, yang tak tahu yang terakhir tu berapa untuk 31 hari kan. So awak kena buatlah ungkapan algebra dulu. So ingat, kalau hari, pertambahan hari tu mestilah sama. Kalau contoh hari Isnin 1 hari bulan, hari Isnin minggu depan 8 hari bulan, so kat sini dia tambah 7 kan. So maksud kat sini pun akan tambah 7 juga. Sebab seminggu 7 hari, tak bolehlah tambah 6 ke tambah 3 tiba-tiba. Nombor dia tak boleh macam tu lah. Sebab ini hari memang dah fix. Seminggu 7 hari, tak ada kalau duduk negara lain ke, duduk mana-mana ke, seminggu 8 hari ke, seminggu 6 hari ke, tak ada. So semua orang sama je seminggu 7 hari. So dekat sini kita dah tahu dah dia punya ungkapan tu ialah 1 tu sebab dia nombor pertama. Tambah 7 sebab pola dia dan N. So N sama dengan 0, 1, 2, 3, tak tahu. Sampai tak tahulah kan. So kita pun try lah pakai ungkapan algebra tu. So 1 tambah 7 darab 0 dapat 1. So betul. 1 tambah 7 darab 1, 8. So dah betul dah dekat 2 ni. 1 betul, 8 pun betul. Okey. Sekarang ni kita nak tahu ada tak 31 ni betul ke kat hari Isnin kan? So cara buat dia, awak ambil ungkapan tu 1 tambah 7N, awak tengok samakan dengan 31. Ada tak? Dapat tak N tu nombor yang bulat lah. Satu integer yang bulat. Yang positif. Satu integer yang positif. Integer tu memang nombor bulat Satu integer yang positif so that kita tahu. Oh yang ini memang ada. Jumaat pada Isnin yang keberapa kan. So saya pun masukkanlah, saya pun pindah 7N sama dengan 31 tolak 1, 7N sama dengan 30, so N sama dengan 30 per 7 dan N sama dengan 4 apa tadi saya kira 4.28 saya rasa. Sekejap 30 bahagi 7, 4.29. So N akan dapat 4.29. Ada ke hari minggu ke 4.29? Jawapan dia tak ada. Minggu mesti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ataupun minggu kelima. Ada bulan yang ada minggu kelima. Tapi tak ada minggu yang ke 4.29. So kalau 4.29 ni sebenarnya minggu ke 4. So kita akan pakai yang 01 tadi tu, itu minggu dia. Okay. So sekarang ni kita nak tahu dia minggu keempat. So dia T4 sama dengan 1 tambah 7 darab 3. Kenapa darab 3? Sebab yang satu ni tadi N dia sama dengan 0. So kalau T yang keempat, so N dia sama dengan 3. So 1 tambah 7 darab 3 dapatlah 22. Betul ke? 7 darab 3 pula dah. Sorry. 7 darab 4. Ni boleh pakai 4. Maksudnya di minggu kelima. Terus je masukkan, tak payah masukkan ni. Masukkan N tu 4 je. Sorry. So dia kesebutan kelima. So 1 tambah 7 darab 4. 7 darab 4, 29. So dapatlah sebenarnya ini adalah minggu kelima. Dia ada minggu kelima tapi minggu kelima tu ada hari Isnin, Selasa dengan Rabu lah. Sebab Isnin 29, Selasa 30, Rabu 31. Faham tak macam nak cari? Kena pindah-pindah sikit lah. Awak kena betul-betul faham soalan tu tanya apa. Kalau tak faham dia tanya apa, awak memang tak boleh buat. Dia banyak pasal soal-soal kehidupan lah, macam kebat-kebat gitu kan. Okay, last soalan yang terakhir. Kita punya homework, okay, dia bagi tahu penyelam tu menyelam pada minit yang pertama, -3. Minit yang kedua, -3.
7. Minit yang ketiga, negatif 11. So sekarang dia tanya minit yang ke-8 ataupun kita panggil dia T8 lah senang. So kalau T1 sama dengan 3, negatif 3, T2 sama dengan negatif 7, T3 sama dengan negatif 11. Terus cari dia punya pola dulu. Kena cari pola dulu. So pola tu makin kecil kan. Nombor tu makin kecil. Walaupun nombor dia makin besar tapi bila dia negatif, dia terbalik tau. Dia makin kecil. So bila dah cari pola, kita tahulah dia sebenarnya tolak 4. Okey. So terus buat ungkapan algebra. Negatif 3 tolak 4. N. So N sama dengan 0, 1, 2, titik. Okay. So kita nak T8. Ni nanti awak kena try dulu tau sebelum masuk dengan T8 tu. Try macam saya cakap tadi. Try T1. Negatif 3 tolak 4 darab 0 dapat negatif 3. So T2. Negatif 3 tolak 4 darab 1 dapat negatif 7 dan seterusnya lah. Try sampai 3 saja. So sekarang kita nak T8. So T8 negatif 3 tolak 4 darab 7. So dapatlah jawapan akhir dia negatif 35 meter. Gitu je buat dia. Gitu je. So saya harap awak dah lebih faham lah nak buat ungkapan algebra ni. Nanti kalau awak belajar sekali lagi kat sekolah, saya rasa lagi akan faham dengan lebih lagi. Macam tu. Untuk cari ungkapan algebra ni, macam saya cakap lah, yang ini yang paling senang saya ajar awak. Mungkin kat sekolah nanti, cikgu awak akan ajar teknik lain sikit ke, dan mungkin akan sama juga. Sebab nak cari ungkapan ni, yang ni paling senang, tapi ada yang susah sikit lah. Yang T dia, T1 sama dengan N1. Dia juga. Tapi ni saya nak mudahkan awak. Okay, so far ada soalan tak sampai sini? Semua orang okay ke? Ngantuk ke korang ni? Okay, Azalia kata okay. Yang lain ni ngantuk ke? Diam je. Cikgu. Ya. Negatif 3 tolak 4 darab 7 bukan negatif 31 ke? Negatif 1 kan? Ya Allah, ya saya ni koya betul lah. Macam negatif 3 tolak 4 darab 7. Negatif 31. Kenapa dia sebab negatif 30? Thank you, Ishraf. Sekarang tekan calculator. Okay, ada soalan tak? Okay semua? Kita nak masuk bab 2 dah ni. Kita laju kan? 3 kali dalam kelas kiranya. Okay, so kita akan masuk bab 2. So bab 2 apa dia? Siapa tahu bab 2 apa nama topik dia? Pemfaktoran dan pecahan algebra. Ya, pemfaktoran dan pecahan algebra. So, dekat dalam bab ni kita akan ada 3 subtopik, iaitu yang pertama kembangkan pemfaktoran dan juga ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okay, sekejap saya tulis Bab 2 tingkatan 2. Okey. Bab 2 tingkatan 2. Okey, boleh tulis tajuk dulu. Macam biasalah saya kan buat nota lah. Bab 2. So, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okay, so dalam ni nanti kita akan belajar 3 benda. So yang pertama, kembangkan. Ni yang paling mudah lah. Yang kedua, kita akan belajar permudahkan. Dan yang ketiga, kita akan belajar faktorkan. Sambil saya tulis tu korang boleh tulis juga. Nanti saya akan explain sekali lagi. Okay. So, pertama sekali kena ingat yang saya ajar awal-awal dulu. Ingat, kalau operasi apa je yang boleh gabungkan 2 algebra yang berbeza? Siapa ingat lagi?
Operasi apa je yang boleh gabungkan dua algebra yang berbeza? Contoh, X tambah Y. Jadi apa? Saidatul, X tambah Y jadi apa? Saya tak jawab pula. Apa dia diam je. Bisu je. Arisa, X tambah Y jadi apa Arisa? Boleh dengar ke tak suara saya ni? Hazrik, X tambah Y jadi apa Hazrik? Salah. Tak ingat lagi dah tu. Bukan. Hazrik, apa dia Hazrik? X tambah Y jadi apa? X sama dengan Y. Salah. Ya, jadi X tambah Y juga. Dia tak berubah. X tambah Y. Sebab dia dua benda yang berbeza kan. Satu tu, dia punya pemboleh ubah dia X. Satu lagi tu Y. So dia akan jadi X tambah Y juga. Okey. Saya nak tanya Alia. X bahagi Y Alia. X X per Y. Okey, X per Y. Okey, betul. Okey, saya nak tanya Safia. X tolak Y, Safia. Jadi apa? Safia ada tak ni? Adam Farish. X tolak Y, Adam. Adam, tadi awak baca doa boleh buka mic je. Cepat. X tolak Y. X tolak Y juga. Okey, yang terakhir. X darab Y, Darwish. Jadi apa? XY. Ya, jadi X, Y. So ini memang kena tahu dan kena ingat. Sebab ini penting dekat permudahkan. Dekat permudahkan ni nanti, inilah main peranan. Kalau awak salah, tak faham apa dia, operasi apa, awak tak boleh nak permudahkan. Contoh kan, tinggal jawapan last sekali, 6X tambah 2X tambah Y tambah 3Y lah contoh kan. So sepatutnya 6X dengan 2X boleh tambah jadi 8X tambah 3Y sahaja. Tapi pergi buat 6 tambah 2, 8 tambah 3, 9, 10, 11. 11XY dah pula. Ni dah salah lah. Tak boleh tambah X dengan Y. Pemboleh ubah sama sahaja boleh tambah dengan tolak. Kalau berbeza kena darab dengan bahagi saja. Tapi kalau yang sama kita buat darab jadi macam mana? X darab X dia akan jadi Hazrik. Jadi apa? X darab X. Ya, X kuasa 2. Okey. Ishraf, kalau X kuasa 4 bahagi X kuasa 2. Jadi apa? Ishraf rasa. 4 bahagi 2. X 4 bahagi X 2. 2. Ya, X 2. Pandai, X 2. Sebab dia sebenarnya sama dengan 4 tolak 2. Ni indeks. Indeks ni nanti form 3 korang belajar. Tapi sekarang dah kena tahulah sikit-sikit bila kita nak permudahkan. So dia akan jadi X kuasa. Darab kita akan tambah kuasa dia. Kalau bahagi kita akan tolak kuasa dia. Boleh tulis siap-siap. Kalau ada
nombor kuasa anu sama ataupun variable sama, darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. So inilah contoh dia. Ni X kuasa 1 darab dengan X kuasa 1. So darab jadi tambah, sebab itulah 1 tambah 1 jadi 2. So sini bahagi 4 tolak 2. Sebab apa? Bahagi akan jadi tolak. Itulah, itu je awak kena tahu. Tak perlu tahu lebih-lebih. Kalau indeks hukum indeks ada 6. Ni awak tahu 2 saja. Untuk permudahkan awak, untuk buat permudahkan. Gitu. Alright. Okay. So ini permudahkan. Saya dah terlangkah permudahkan dulu. Okay. So yang pertama sekali kita akan belajar kembangkan. Okay, kembangkan ni senang nak faham. Dia daripada kecil kita nak besarkan dia. Kita nak panjangkan dia. So itulah kembangkan. Dan biasanya kembangkan kita akan jumpa bracket. Mesti akan ada bracket. Bracket ni boleh jadi 1 atau boleh jadi 2 bracket. So itu adalah contoh lah. Contoh soalan-soalan kembangkan. Awak tahu dia ada bracket, confirm kena kembangkan. So bracket ni sama dengan apa sebenarnya Adelia? Kurungan ni sebenarnya sama dengan operasi apa? Adelia? Bagi. Bagi. Kan? Okey lagi? Apa dia? Kita ada 4 operasi je. Tambah, tolak, darab, bahagi. So kurungan ni sebenarnya operasi apa? Kali saya pernah jawab dah. Darab. Perlu ingat dalam kepala otak, kurungan ni maksudnya darab. Jangan lupa-lupa lagi. So kurungan ni maksudnya darab. Ini sebab Adelia saya tanya terkena. Yang lain pun saya tahu juga ada je yang tak ingat pun. Kurungan ni apa sebenarnya. So tolong ingat kurungan ni darab. Kenapa kena ingat? Sebab penting awak memang kena ingat. Nak buat kembangkan, memang akan jumpa kurungan. Kalau awak tak tahu kurungan tu operasi dia apa, memang awak tak boleh buat kembangkan ni. Baru kembangkan tak faktorkan lagi. So kembangkan ni kira macam yang mudah lah dalam algebra. Okay, so saya akan bagi beberapa soalan. Ada sampai N. Saya akan tunjuk sikit-sikit. Tapi bolehlah salin-salin sama. So X. X ya. X. Panas lah. 2 6 negatif 1/4 8x tambah 3/4 8 dan G negatif 2 PR tolak 2 Q 3 5 BC tolak 6 R
7. Okey, saya tengokkan skrin bagi nampak banyak sikit. Ini dia. Atau korang zoom sendiri. Zoom kat tablet ke laptop korang boleh zoom. Salin dulu. Sampai dah siap salin, angkat tangan. Itu baru saya terangkan. Salin atas sekali. Wow. Awal. Siap. Dah siap angkat tangan ya. Oh, macam. Dah siap angkat tangan ya. Lama Baru 4 orang yang angkat tangan. Ke-6. Yang mana yang dah siap tu boleh cuba-cuba. Nah, kita dah belajar dah waktu first class tu.
Yang lain cepat sikit. Cepat-cepat yang lain. Darwish, Hazri, Hazika, Adelia, Batrisha, Safia. Azrik dah siap dah Azrik? Oh Azrik, saya suruh salin je tau. Oh belum, salin je, salin je. Oh Darwish tak boleh tulis. Safia? Jadi diam je Safia ni. Ada juga kena kick dia. Itulah. Dah diam tu nak buat macam mana kan. Angkat je lah dah siap. Tanya pun tak jawab. Tanya pun sakit hati. Okay. Alright. So kita akan mulakan dengan kembangkan dulu. Okay. So ini saya akan ajar macam mana nak kembangkan. Sebenarnya saya dah ajar dah waktu yang kelas wajib kita 4 yang awal-awal tu kan. First month tu dah belajar dah sebenarnya. Okay. So kembangkan ni satu je jalan kerja dia, kena buat anak panah. Anak panah tu ada markah yang memberitahu cikgu awak, nanti kan dia tanda baik awak, oh ini budak ni kena dia buat kembangkan, dia darab. Sebab apa? Sebab ada anak panah. Okay. So cara buat dia mesti darab dengan setiap nombor yang ada dalam kurungan. So sekarang yang pertama 4x dengan tambah 2 kan. So ada 2 nombor kan. So kita mesti darab dengan 2-2. So 3 darab 4x dan 3 darab 2. Mesti tulis macam gini. Tak buat anak panah, cikgu awak tak tahu apa benda yang awak buat. Gitu. Alright. So kita terus je kira 3 darab 4x dapat 12x. Cikgu guna merah lah 12x sebab 3 darab 4, 12. Kalau 4x boleh darab sebab dia darab kan. Tambahkan tolak je tak boleh kalau dua nombor berbeza. So 12x, 3 darab 2, positif 2, sudah dapat 6. So boleh permudahkan tak? Tak boleh. Inilah jawapan akhir dia. Sebab sekarang kita ada 12x tambah 6. Satu ada x, satu tak ada x, tak boleh buat apa-apa sebab operasi tambah. So itu kalau contoh soalan yang pertama. Okay, so contoh yang kedua, sama juga mesti buat anak panah dekat semua nombor yang ada. So sekarang ada y dengan negatif 7 kan. So negatif 5 darab y akan dapat negatif 5y. So negatif 5 darab negatif 7. Kalau tak confirm, tak confident, tolak pula dah. Guna kalkulator. Negatif 5 darab negatif 7. Sebenarnya jawapan dia positif kan. Jangan sampai tersalah tulis negatif. So tambah 35. Gitu cara buat dia. Boleh selesaikan lagi? Tak boleh. Satu ada y, satu lagi tak ada y. So tak boleh buat apa-apa lah.
Dah tak boleh permudahkan dah. Alright. So, okay. C dengan D saya dah tunjuk lah. Kalau ada soalan tolong tanya Kalau saya laju sangat, tinggal pula kurungan sebelah sini. Okay, so saya pergi lagi. Okay, so sekarang kita tengok nombor pecahan pula. So 1/2 yang G. Mesti buat anak panah dekat dua-dua nombor yang ada. So terus je masuk dalam kalkulator. 1/2 darab 4. Terus masuk je. 1/2 darab 4. X tu tak payahlah tulis. Awak tahulah dia berapa. So 1/2 darab 4 akan dapat 2x. So 1/2 darab 6 akan dapat 3. Tapi ini negatif 6 kan? So 1/2 darab negatif 6 akan dapat negatif 3. Gitu. Senang je kan? Ada soalan tak? Okey tak semua? Senang sangat kan? Kembangkan memang senang. Siapa yang tak faham tanya. Okey. So saya bagi satu lagi L. Sebab kat sini awak akan nampak huruf yang sama. Dia sama macam J lah, ada huruf yang sama. Kalau J ni kita nampak P dengan P ada sama. Sini ada E dengan E sama kan. So saya akan tunjuk yang L tu. Okay, mula-mula mesti buat anak panah tu. Wajib buat anak panah. Masuk dalam ni. Barulah dia tahu, oh budak ni kembangkan. Gitu. So 7 darab 2, 14 E F. Okay, 7 darab 3, positif 3, tambah 21 E. Boleh selesaikan lagi ke? Tak boleh. Sebab satu ni E, F. Satu lagi ni E. Dia bukan benda yang sama. Sebab itulah tak boleh selesaikan langsung. Okay, tak boleh permudahkan. Okay, lagi? Ada soalan tak? Sebelum saya nak suruh buat latihan ni. Siapa ada soalan? Kembangkan. Senang sangat kan kembangkan ni? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Hello, respon lah sikit. Tak ada. Okay, so boleh buat yang balance lagi. C, D, E sampailah N. Boleh buat sekarang dan saya nak hantar. Saya kira siapa yang tak hantar, saya tak nak proceed. Okay, boleh mula sekarang. Hantar ya. Right, tak apa, masuk balik. Faham tak ni yang baru masuk balik ni? Udah ini saya rasa. Okay. Okay. Negatif 1A tu tak payahlah tulis negatif 1A, tulis negatif A je. Kan senang sangat. Kena buat soalan yang saya suruh ni. A sampai N. Kembangkan. Tahu tak Ruday ni nak buat kembangkan macam mana ni? Tak. Okay, so saya terang sekali lagi Okay. Kalau nak buat kembangkan, perkara wajib kena ada kembangkan ialah anak panah ni. Ni sebenarnya soalan ni tak ada anak panah pun. Macam gini je. Dia kosong je kan. So kena buat anak panah. So kurungan tu maksudnya darab. Yang tu paling utama jugalah kena tahu. So mesti darab semua nombor yang ada dalam kurungan.
Biasanya boleh jadi 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor. Suka hati dia lah nak bagi berapa. Biasa standard 2 je lah. 2 ke 3 lah. Tak pernah lagi banyak-banyak. Okay. So terus masuk dalam kurungan macam ni. So bila buat anak panah ni, cikgu awak akan tahu, okay, budak ni kembangkan. Sebab tu kena tulis anak panah. Kalau awak tak tulis, dia tak tahu apa benda yang awak duk buat. Tak tahu langsung. Bukannya kita boleh tanda kertas budak faham kan. Tak tahu pun dia buat apa. So bila kena buat anak panah, wajib buat anak panah ni. So darab macam biasa. Ingat, untuk darab dengan bahagi, boleh je kalau dia punya variable dia berbeza ataupun pemboleh ubah dia berbeza. Satu ni ada X. 4X ada X kan? 4X ada X. 3 tak ada X kan? So boleh je sebab dia darab. So buat 3 darab 4 dapatlah 12X. Lepas tu 3 darab 2 dapatlah positif 6. So akan dapat 12X tambah 6. Boleh kira lagi tak? Boleh permudahkan tak? Boleh permudahkan tak? Tak boleh. Sebab satu ada X, satu tak ada X. Dan ini operasi tambah. Ingat, tambah dengan tolak tak boleh selesaikan kalau pemboleh ubah tak sama. Tapi darab dengan bahagi boleh buat. Okay, boleh Rudani? So contoh yang lain, saya bagi bawah ni juga. 1/2 tu darab je macam biasa. 1/2 darab 4, 1/2 darab negatif 6. Guna kalkulator je. Tapi mesti ada anak panah. Saya nak tengok jalan kira tu. Boleh salin. Salin dan terus buat. So baru 2 orang je yang hantar. Alah, hai. Ishraf? Ya, Oh, Ishraf. Kenapa saya panggil awak? sebab tak buat anak panah. Cakap dah tadi. Buat sekali lagi. Ya, A sampai N udah ni. Alia baru hantar dengan Ishraf berdua je. Tapi Ishraf dikedekut anak panah. Sekejap saya ambil air korang buat sekejap. Kering dah tidak tepat. Sekejap
Okay, I'm back. Ada soalan tak? Siapa nak saya hantar? Okay, Hazri. Cikgu, soalan J macam mana? Soalan E macam mana? Okay, kejap. D yang sebelah nombor 5 tu C. C roda ini. Okay, J saya tahu. E tak tahu. E tahu tak saya Datul? Ya, Safia. E ni sama je. Darab je masuk dalam. X darab 3 dapat apa? Saya Datul. X darab 3 sama je macam 3 darab X. Dapat apa? 3X. X darab 4Y dapat apa? X tu nombor berapa? Cikgu, soalan I apa dia? I 3/4 dalam kurungan 8X tolak 12. Oh. Okay, terima kasih. Betul saya ni. Safia betul buat jawapan tu. E dengan K. Betul E. K. Ya, betul. Mana yang saya dah buat best tu maksudnya betul lah. Boleh tak ni saya Datul? Boleh tak? Ya, Safia. Baru 3 orang je hantar. Yang lain. Yang dah hantar kat tangan Yang dah hantar dan saya dah buat good tu, boleh angkat tangan.
Tolong tulis nama tau. Saya tak save nama korang lama sangat. Cikgu, Ya? nak kena hantar lagi sekali ke yang ada. Hantar. Okey. Okey, saya Dato' Akila. Nombor... Ni tadi saya tengok salah. J tu. Tadi saya rasa awak tulis lain kat saya. Awak tanya saya lain kan? J tu salah. J tu depan dah betul, belakang tu salah. Tengok balik. -2 darab -2 dapat apa? J salah, K salah. Betulkan JK tu. Sempat lagi. Azalia. Betul. Azalia F salah. Tengok balik simbol positif negatif. Safia. X Safia, E tu kenapa tak lengkap jawapan awak tu? 3X tambah tak tahu. F pun salah. Tengok balik F tu betul-betul. F salah, H salah. J salah. F, H, J. J. Bukan salah apa pun. Salah simbol negatif positif tu. Jangan careless. F, H, J. Arisa. Arisa dah berangkat tangan dah. Okay, Ishraf. Gini lah kerja Ishraf. Dekat negatif 4 tu yang salah tu. Saya salah pandang tadi. J kan? Sepatutnya tambah 4 kakak. Positif negatif tu. Itulah. Apa ni? Saya dah tahu Akila, yang K tu tak payahlah buat tambah tolak. Buat tolak je lah, tolak 18. Nanti tak payah tulis tambah tolak Boleh angkat tangan. Okay, Patricia. Baik. Macam mana D? Patricia, macam mana D tu boleh kira dapat negatif 18? Nampak tak dekat 5 tu ada siapa? Kati je. F tu A tau. F ni A. Bukan 9 Ni A. A bukan 9. So salah-salah soalan tu. D, F. D dengan F salah. Patricia. D, F betulkan balik. Yang mana saya dah buat good semua tu boleh angkat tangan. Kalau kembangkan boleh ke jawapan dia ada bracket? Tak ada, jawapan tak ada bracket. Kalau kembangkan tak ada jawapan dalam bracket.
J salah. D. Adelia. E, F, J. Salah. Salah positif negatif je tu. Tengok balik betul-betul. Okay, Darwish. Oh. Nanti je N dia tukar jadi A. Siapa yang saya dah buat good dengan dah komen walaupun ada salah sikit tu, boleh angkat tangan Iya, Safia. So ramai lah yang siap dah ni sebenarnya. 9 orang lah. Hazika baru nak hantar tu. Hazika, F tu buatlah betul-betul. Tak payah nak buat tolak dalam kurungan negatif 7. Tak payah, tak payah. Tak nak ada simbol-simbol bergabung-gabung. Macam H tu tak nak juga. J tak nak juga macam tu jawapan. K tak nak jawapan macam tu. Betulkan balik. B, C, F. Kita tak nak macam tu. B, C, F, J, K. Saya tak nak. Saya tak nak jawapan macam tu. Cepat. Adam. Sebagi lagi 1 minit lagi. Kesian kawan awak dah tunggu lama sangat dah. Hari ni kita belajar kembangkan sahaja. Mudah tapi boleh salah kalau careless, tak tengok betul-betul. Dah. Ini Adam. Sekejap saya tengok jawapan Adam sekejap. Ni sama juga dia macam Azika. Adam, D tu saya tak nak negatif 3 tambah negatif 15 tak nak. Terus tulis je negatif 3 tolak 15. Sebab apa? Mana ada tambah. Macam mana boleh buat tambah tengah tu?
H salah Adam. Tak, saya bagi tahu yang mana salah. Yang salah H dengan D. H, D, alright. So ramailah yang dah buat kan. Most of you guys siap lah. Salah-salah sikit tak apalah, belajar. Kita belajar lagi. Tapi periksa jangan salah. Alright. So sekarang kita nak buat soalan dalam buku fokus pula. Okay, boleh buka muka surat 16. Satu, dua. Muka surat 16 boleh buka. Ada soalan lagi tak? Buku saya belum beli. Okey, kejap saya forward dalam group ya. Form 2. Form 2 bab 2. Saya forward dalam group. Okay, so saya dah forward dalam group dah bukunya. Okay, so saya tak nak tunjuk lah soalan yang kita dah buat tadi. Contoh macam gini kan. Nombor 1 tu dia kata nyatakan kembangan bagi 6A B tambah 3C kan. So dia suruh kembangkan lah. So sama jugalah, kembang macam biasa je. Mesti ada anak panah tak ada anak panah kita tak tahu you buat apa. Tak boleh baca fikiran orang tanpa menulis So macam ni. So sekarang saya nak tunjuk kembangkan kalau ada 2 kurungan. Macam contoh soalan B ni. Macam mana awak nak buat kalau kembangkan 2 kurungan. So ni N kan. Okay. Nanti sampai Z lah pula kan. Okay, so saya pecah pula. Ini kembangkan kalau ada 2 kurungan. So contoh dia buat sikit je ni. Dia buat dalam sampai D je lah. Okay. 2M tambah 7 N tolak 4. B 2 tambah X 3 tolak Y. C 4 X tambah 5 X tambah 6. C, D. Buat sampai D je lah. 5Y tolak 3. 6 tambah 2X. Gitu. Okey. So inilah A, B, C, D. Contoh soalan kalau kita nak kembangkan ada 2 kurungan. Ini 2 kurungan Okey. So bila ada 2 kurungan, awak kena buat anak panah tu bermula dengan nombor yang depan sekali, which is 2M. So daripada 2M ni, dia akan pergi ke kurungan yang sebelah. So 2M akan pergi dekat N dan 2M akan pergi dekat negatif 4. Buat satu-satu. Jangan kalut sangat nak tulis, buat dulu anak panah ni, buat semua anak panah ni. Tak nak buat macam tu. Nanti akan careless. Buat dulu satu-satu anak panah. Daripada 2M pergi N, pergi negatif 4. Lepas tu tulis jawapan. So 2M darab N dah akan dapat 2MN. Lepas tu 2M darab negatif 4 akan dapat negatif 8M. So dah settle dah 2 anak panah yang pertama belah atas. Kenapa saya buat belah atas belah bawah? Tak nak bagi serabut semua kat belah atas kan. Okay, so yang kedua daripada 7 pergi N dan 7 pergi negatif 4. So 7
darab N akan dapat positif 7N. 7 darab negatif 4 akan dapat negatif 28. Gitu je. So kat sini awak akan dapat 2Mn tolak 8M tambah 7N tolak 28. Lepas tengok, ada tak yang boleh dipermudahkan ataupun boleh kira, boleh tambah ke, boleh tolak ke? So tengok, ini Mn, ada lagi tak geng Mn? Tak ada. Ini M, ada lagi tak geng M? Tak ada. Ini N, ada lagi tak geng N? Tak ada. Nombor saja, ada tak geng nombor saja? Tak ada. So inilah jawapan akhir dia. Tak boleh nak permudahkan. So kita belajar terus permudahkan. Okay, boleh? Faham tak? Okay, so saya tunjuk lagi. Satu lagi. Okay, contoh seterusnya saya bagi yang C ni. Ingat, buat satu-satu anak panah ni. Ikut nombor yang pertama, lepas baru nombor kedua. Nombor pertama sekarang 4X. So 4X darab dengan X dan 4X darab dengan 6. Buat satu-satu. 4X darab X dapat 4X kuasa 2. 4X darab 6 tambah 24X. So settle dah yang 4X tadi. So baru kita pindah yang 5 pula. 5 darab X, 5 darab 6. So 5 darab X dapat positif 5X. 5 darab 6, positif 5 darab positif 6 tambah 30. Lepas tengok ada yang sama tak? Ni saya nak tunjuk yang sama ni . Kes macam mana yang sama tu? Yang boleh permudahkan. Okay, so tambah 30. So sekarang tengok satu-satu. Okay, pertama sekali X square. X kuasa 2. Ada tak X kuasa 2 lagi? Tak ada. Okay, so maksudnya dia sahajalah yang tinggal. So 4X kuasa 2. Salin balik lah. Okay, seterusnya tengok. 24X dia X. Ada lagi tak yang X sama? Ada. 5. So 24X tambah 5X. So dapatlah positif 29X. Ingat darab dengan tambah tolak benda yang berbeza. Kalau 24 darab 5X, dia akan jadi 24 darab 5, 120, X darab X, X kuasa 2. So akan dapat 120 X kuasa 2. Sekarang ni tambah bukannya darab. Jangan keliru kat situ. X kuasa 2 tu hanya boleh didapat melalui darab saja. Tambah tak akan jadi X kuasa 2. Contoh, X tambah X, dia akan jadi 2X. Tapi kalau X darab X, dia akan jadi X kuasa 2. So dia dua benda yang berbeza bukan benda yang sama. Okay, so sambung. So 30 nombor saja ada tak geng? Tak ada. So inilah jawapan yang akhir dia. 4X kuasa 2 tambah 29X tambah 30. Ini dah siap permudahkan. Permudahkan macam tu je sebenarnya. Permudahkan kita kena settle yang mana yang boleh settle. Okay, ada soalan tak? Sampai sini. Okay. Okay, boleh buat B dengan D. 2 soalan je. Saya bagi masa 3 minit. 1 minit setengah saja satu soalan. Ha, 4.21 dah Nak kena hantar kat cikgu ke tak? Tak payah. Okey. Saya akan tunjuk jawapannya, tengok sama tak dengan korang. Seminit lagi. Okay, 30 soalan lagi.
Tak faham tanya tahu. Alright. So saya tunjuk jawapan dia macam mana saya buat kan. Tengok sama tak dengan korang buat. So buat satu-satu anak panah tu. Jangan kalut. So 2 darab 3, 6. 2 darab negatif Y, negatif 2Y. Lepas tu buat nombor yang kedua pula. X darab 3 dengan X darab negatif Y. So X darab 3, positif 3X. X darab negatif Y, negatif XY. So inilah jawapan dia, tak boleh kira dah sebab tak ada yang sama. Okay, so B tu, okay, D 5Y darab 6, 1, 5Y darab 2X 1. So 5Y darab 6 dapat 30, positif 30Y tambah 10XY. So sambung negatif 3 darab 6, negatif 3 darab 2. So negatif 3 darab 6 dapat negatif 18. Negatif 3 darab positif 2 dapat positif 6x. Okay, sorry, positif dah. Negatif lah. Negatif 6x. Lepas tengok ada yang sama ke? Tak ada yang sama. So inilah jawapan akhir dia. So gitu. Ini 2 kurungan. Mesti buat slow-slow. Satu-satu. Okay. Seterusnya, kalau kembangkan, dia bagi macam gini saja. Kuasa 2. B. Kuasa 2. C. Dan D. Okey. So bila ada kuasa 2, maksudnya dia darab 2 kali. Darab benda yang sama. So bila dapat soalan kuasa 2 macam ni, apa yang awak perlu buat ialah bawa keluar, jadikan dia panjang lah. Tak nak kuasa 2 tu. Tak nak kuasa 2, sudah akan jadi 4x tolak 2. 4x tolak 2. Gitu. Tu kurungan yang belakang 22 tu. Macam ni. Lepas tu buat apa? Kembangkan satu-satu. So 4 darab 4, 16. So 16, X darab X, X kuasa 2. So 16, X kuasa 2. So 4X darab negatif 2, negatif 8X. So settle dah yang 4X yang pertama. So kita pergi dekat negatif 2, 1, 2. So negatif 2 darab 4x dapat negatif 8x. Negatif 2 darab negatif 2, positif 4. Tu tengok apa yang sama. Okey, x kuasa 2 tak ada sama. Boleh salin balik je. Belum warna hijau lah. 16x kuasa 2. So 8x dengan negatif 8x sama kan? So terus masuk kalkulator, negatif 8 akan dapat negatif 16. X tambah 4. So inilah jawapan akhir dia setelah dipermudahkan. Dikembangkan dan dipermudahkan. So sekarang faham tak apa maksud dipermudahkan tu? Faham tak maksud permudahkan tu apa? Siapa yang tak faham? Siapa tak faham kat tangan? Tanya sekarang kalau tak faham. Nah, sebelum saya bagi latihan. Okay, boleh semua? Okay. So sekarang saya nak buat B, C, D. Ini saya nak korang hantar. Saya nak tengok. B, C, D. Hantar. Ya. Ada. Kuasa 3 ada tapi jarang-jarang. Lagi saya tunjuk. Kalau kuasa 3 macam mana nak buat. Kuasa 2.
Buat B, C, D. Cikgu kena hantar kat cikgu kan? Hantar saya nak tengok. Okey. Ishraf. Ishraf, mana pergi? Okey, B awak tu kan? Kan 21 X tambah 21 X jadi apa Ishraf? Dia bukan saya buat 49X tambah 21X tambah 21X tu. Cuba tengok betul-betul. 7X darab 7X dapat apa? Oh, 49X02. X kuasa 2. C tu pun sama juga salah tu. D tu betul pula. Ini yang betul. Si Ishraf. Yang lain hantar yang lain. Mana yang lain ni? Beri Ishraf seorang ni. Azri, Azalia, Hazika.
Arisa. Cikgu, soalan B tu 21x tambah. Ya je. Betul. Jadi 42x. Tapi 7x darab 7x, apa jawapan dia? Sama. Cik Alia, ada Kaisara, dengar Okey. Dekat B tu, 49x kuasa 2 tu dah betul dah. Tapi 21x tambah 21x dapat apa? 49x ke? C tu betul pula. 42. Oh, ni 42 ke 49 ni? Oh, 2 dia macam 9 juga. Macam Q pun ada juga. Itu, okey. Okey, betul. Cikgu pergi saya betul ke? Salah. Salah Safia. 21x tambah 21x 42x, bukan 42x kuasa 2. X kuasa 2 hanya boleh terjadi kalau x darab x. Barulah dapat x kuasa 2. Kalau x tambah x, dia akan jadi 2x. Bukannya x kuasa 2. Tu yang salah tu. Betul kan Sofia? Jangan lupa. Okay, Patricia. Bagus Patricia. Ya Azalia. Baik. Azalia. Cuba awak tengok D awak tu. Apa awak kira tu? M kuasa 2, 15. M tambah 9. Saya tak faham lah. 3M tambah 3M, 5M ke? Tambah tolak tak ada tu. Tengok balik Azalia. D tu. Okay, Darwish. Adam, hantar Adam. Bagus Darwish. Fazrik. Okay, betul Hazrik. Mana Hazrika hantar juga. Saidatul. Saidatul B, salah Saidatul. Tengok balik apa yang awak tertinggal tu. B. Betul kan B? B tu siapkan. Azalia. Oh Azalia, boleh buka mic tak? Ya. Cuba baca jawapan D awak tu kat saya. M kuasa 2. M kuasa 2 6M. Apa benda tu? M kuasa 2 6M tu. 6M tu datang daripada mana? Tambah Siapa? tambah 3M tambah 3M. So 3M tambah 3M 6M kan? 6M tu positif ke negatif?
Positif. So, mana tambah dekat depan 6 tu? Awak pun penting nak baca jawapan awak kan? Cuba tengok C. C betul pula. 8Y tambah 8Y 16Y. Safia. Oh. Dengan semasa ada berapa salah. Hazrik. Hazrik, tengok D Hazrik. Hazrik ada tak Hazrik? Hazrik? Ada tak ni? Halo. Hazika, panggil Hazrik tu. Hazika dengan Hazrik. Kasih lagu kepala awak dua-dua. 3M tambah 3M jadi apa? 3M tambah 3M jadi apa? Ha, 6M. Yang korang dua-dua tulis 9M tu kenapa? Betul kan? Pantai 9M kan? Dia tiru saya? Kenapa nak tiru dia? Dah duduk dalam perut sama, lepas tu nak tiru pula. Mayat cantik. Jangan nak tirulah Hazika. Tak faham tanya Hazika. Jangan tiru dia. Dia salah, awak pun salah. Kalau dia terjun gawang, awak pun terjun gawang juga. Si pernah dengar kan ayat tu? Mak-mak selalu cakap. Kau ikutlah kawan kau tu. Kalau dia terjun gawang, kau pun terjun gawang jugalah. Macam tu lah. Salah jangan ikut Sesat jangan ikut. Cuba buat sendiri. Okey. Adam mana Adam ni? Tak hantar pun. Cepat sikit Adam. Okey. So ramai yang dah siap. So barulah kita boleh buat latihan. Okey. Itu latihan saya bagi kan. Ini latihan dalam buku pula. Okey. Latihan dalam buku. Alright. Saya betulkan dan. Okay, tak apa. Alright. So sekarang kerja you all. Okay. Buat nombor 2 A, B, C. Lepas tu nombor 3 A, B. Tak nak lah. A, D, E. Nombor 4 D, E. Nombor 5 B, E. Nombor 6 C, D. Tak nak lah. Nombor 6 semualah A, B, C, D. Okay, nombor 7, 8, 9 tu cuba buat kalau boleh buat. Tapi nanti saya akan terangkan next class. 7, 8, 9 tu. Saya nak check jawapan ni. Cikgu, buku mana ni? Cikgu, buku mana ni? Buku ni. Kita dua. Saya dah hantar dalam grup dah. Yang tak beli lagi. Buku ni dalam grup saja. Homework. Ni including homework terus. Work muka surat 16. Nombor 2. Saya nak A sampai C.
Hantar dalam masa 2 hari tau, cuba cuti sekolah ni. Kalau korang hantar lambat, saya kadang tak ada dah nak tahan dia lambat sangat. 3 ADE nombor 4 Ada soalan terus tanya sekarang. B. A. B. C. D. Saya betul dah kucing ni. Nombor 7. Itu dia homework dah, hantar dalam grup dah. Okay, boleh buat ya. Soalan tanya tau. Ingat tahu, masih ada anak panah. Soalan tanya.
Nampak? Izrin, baru masuk ke Izrin? Adam? Adam ada tak Adam? Adam boleh buka mic tak Adam? Ada. Boleh. Adam. M darab M dapat apa? M kuasa 2. M kuasa 2. Awak tulis M tu kenapa? Oh, 3 salah. darab M? 3 darab M? 3M. 3M. Saya nampak satu je 3M awak. Lagi satu 3M tak ada. Saya nampak 9 je. Buat balik. Ini salah ni. Okey. Adam. 7X darab 7X dapat apa? X darab X dapat apa? X kuasa 2. X kuasa 2. 7 darab 7? 7 kuasa 2. Baik. Tekanlah kalkulator 7 darab 7. Oh, 49. So jadilah kalau 7X darab 7X dia akan jadi 7 darab 7 49. X darab X kuasa 2. 7 49. X kuasa 2. Tu pun balik. Okey. Cikgu, Ya. soalan 4E tu. 4D. E. Okey. Negatif 2 darab H tu kena buat negatif 2 darab H. Lepas tu negatif 2 darab 2. Dia ikut sama. Okey, saya faham awak nak tanya. Awak nak tanya negatif 2 tu darab dengan semua ke? Betul tak? Okey. Kalau dapat soalan macam gini, selesaikan yang kurungan tu dulu. So kalau dah selesaikan ni, banyak tak tinggal nombor? Dah tak banyak macam ni. Dia akan jadi satu baris je. Tak ada kurungan kan? Ada satu kurungan je lah maksudnya. So contoh kan. H darab 9H berapa Ishraf?
9H kuasa 2. 9H kuasa 2. So buat dalam kurungan ni. So negatif 2 ni duduk luar lagi. Okey lagi. H darab negatif 1. Negatif H. Negatif H. Negatif 2 darab 9H. Negatif 18H. Negatif 18H. Negatif 2 darab negatif 1. 2. 2. Negatif 18H tambah 2 kan. Okey. Ya. Lepas tu tengok siapa yang sama, betul tak? Sekarang ada yang sama tak? Ada negatif H tolak 18H. So boleh kira tak? Boleh. Jadi apa? Negatif H tolak 18. H 16H. negatif 19H. So 19H tambah 2. So sekarang senang tak nak buat dia? Senang. Dah lagi mudah kan? Barulah awak masukkan negatif 2 ni. Selesaikan dulu yang kurungan tu. Itu. Faham Lepas Ishraf? bila darab negatif 2 darab 9H kuasa 2 jadi negatif 18H kuasa 2 lah. Ya betul. Okay, kasih cikgu. Sama. Ada minit lagi boleh tanya soalan. Yang mana nak tanya? Yang tak siap lagi pembetulan tu, hantar dulu yang pembetulan. Arisa. Arisa ke ni? Arisa. Okey. 2A.
Betul. Arisa, 2x darab 8 berapa Arisa? Bukan 16. Itu salah kan? PT. PP tambah. Okay, biasanya kalau contohlah kan ada huruf dengan nombor, huruf tu kita letak kat belakang tau Arisa. Biasanya akan jadi PT tambah 8T. Tapi T8 pun boleh je terima. Sama je. Salah yang atas tu je. Ya Azalia, ada soalan ke? Cikgu, 4E tu negatif 2 tu nak kena masukkan dekat H ke? Okay. Buat yang kurungan dulu. Buat dua-dua kurungan ni dulu. Buat ni dulu. Buat yang kurungan je dulu. H tolak 2 dan H tolak 1. Dah siap selesaikan yang kurungan tu, barulah bawa masuk negatif 2. Faham tak? Faham. Terima kasih cikgu. Sama. Okay. So sampai sini je kelas kita untuk hari ni. So kita jumpa lagi minggu depan. Kita bincang soalan kembangkan. Dan kita akan masuk faktorkan pula. Okay. So itu saja kelas kita untuk hari ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye cikgu. Maaf saya cikgu Ahad. Cikgu. Waalaikumsalam. Sama. Sama.